Assalamualaikum, selamat malam. Okay, terima kasih sebab luangkan masa untuk belajar SMS marketing ataupun SMS blasting malam ni. So, Pa akan explain sikit je lah, tak banyak sebab kejap lagi yang lebih detail kita akan bagi kepada tim SMS niaga. Okay, SMS blasting ni ikutkan sebenarnya kita dah tahu benda ni memang ada. Setiap hari kita akan dapat benda ni. Tapi tak ramai lagi yang masih menggunakan SMS blasting ni. Okay, and then kalau kita nak kira-kira kan sebagai seorang salesperson, spokesperson ataupun apa-apa sajalah yang kita duk buat setiap hari, lagi-lagi sekarang waktu-waktu COVID ni kan, kita memang majority akan work from home. So bila kita dah work from home, mostly kita setiap hari akan tengok handphone lebih kurang 160 kali. Kita akan asyik keep on turning back dekat handphone. Kita just nak check je kadang-kadang tu. Kadang tak ambil masa lama pun. Kadang-kadang tu dah terlama tu terlajak lah. So and then kalau sebelum tidur majority 46%, tapi tak tahulah sekarang kan. Mungkin dah lebih. Sebab sekarang ni dah tak tahu nak buat apa. Sebelum tidur pun kita tengok handphone. Mesti akan tengok handphone. Takkanlah tak tengok handphone tu, mesti akan tengok. Paling pun seminit dua ke kan. Paling lama pun 3-4 jam. Okay. Jadi SMS blasting ni memang very helpful lah. Okay. So bila kita dengan handphone ni, sekarang kita dah macam asyik tengok email. Semuanya memang at our fingertips. So in order kita nak lagi kira make our sales more impactful, more effective, kita akan guna SMS blasting ni. Jadi daripada SMS blasting ni, SMS yang kita hantar ni, orang akan check sekurang-kurangnya at least 80 kali sehari. Sebab SMS yang diterima ni digunakan oleh banyak-banyak company tau, company besar-besar macam bank dan KKM pun pakai juga SMS blasting ni. Okay, jadi kalau nak tengok apa itu SMS blasting, boleh tengok yang dekat gambar tu kan, ada promotion, boleh tengok berapa buku Nepio 150 monthly, ada nombor telefon, ada sekali kita boleh letak link. This is SMS blasting, SMS marketing kita. Baik, kita terus promote dengan ayat yang very very simple tapi very catchy, yang memang kadang memang menarik perhatian orang. So jadi apa tujuan kita malam ni untuk belajar SMS blasting ni adalah CRM, which is hari Isnin tu siapa yang join NE under kita punya NCM ada explain pasal CRM ni. So customer relationship management ni sangat-sangat penting untuk kita as a salesperson. Lagi better kita dalam CRM ni, lagi bagus lah relationship kita dengan kita punya customer. This is something yang you have to take into consideration bila you as a salesperson nak buat sales. Kalau you tak pandai nak jaga you punya CRM, susah juga you nak jaga you punya future sales. Okay, and then tujuan SMS blasting yang lain adalah wishes, whereby kita macam kita ada target kita lah. Wishes ni mostly macam tu lah. Okay, kita punya target. Apa yang kita nak capai. Mungkin takkan kita every single day just buat satu tu sharing kat Facebook sahaja. Ataupun sharing di Instagram sahaja. Takkan itu kan. Mesti ada options yang lain juga. Okay, and then the next one will be offer. Offer ni, kalau kita macam ada recent offer, kita nak terus blast, then SMS blasting is the right choice lah. It's very very effective. Bagi PAH very effective. Dia memang boleh boost kita punya sales tanpa kita sedar. Sebab SMS blasting ni orang akan tetap baca. Tetap baca WhatsApp. WhatsApp sekarang kita dah tahu this person, sorry boleh tak mute, takut tak dengar. Okay, bahagian sales ni kiranya memang akan boost sales. Sebab masa PAH buat hari tu, kiranya tak sampai one day tu memang ada dapat feedback daripada customer yang PM kita. Kita tak ada PM customer. So customer dia tak rasa burden
yang kita ni macam terlalu pushy ke ataupun terlalu kerap sangat message dia. Okay. Ini adalah tips, yang simple tips sebelum SMS Niaga akan share lebih lah. Okay, on macam mana kita nak buat kita punya SMS blasting ni lebih efektif. Pertama, ini adalah yang paling penting. Kita kena kenal kita punya audience. So, bila kita kenal kita punya audience ataupun kita kenal kita punya target, siapa yang mungkin this few hundreds people yang kita nak approach dahulu, kita kena tahu apa yang kita kena buat. Jadi, ayat yang kita kena buat tu adalah ayat yang simple tapi dia catchy, kira dia akan trigger customer kita bila dia baca. Pendek tapi terus akan trigger, di mana kan dia akan tinggalkan pesan yang very deep lah kat situ. That's why you have to know your audience and then you have to keep it simple. Okay, and then kita ayat-ayat trigger tu lah. Tadi ayat trigger, siapa yang belajar pasal copywriting akan tahulah tentang ayat-ayat triggers ni. There are a few ayat-ayat triggers yang memang akan membuatkan customer ingin tahu lebih. So daripada situ dia akan start message kita, dia akan start PM kita. Dia tak purchase, tak apa, dia akan PM. Sebab after that, dia akan tinggalkan this FOMO. Kalau boleh tengok kat situ, create FOMO. FOMO ni adalah sesuatu yang di mana dia akan bagi rangsangan, dia akan buat customer tu macam, okay, dia akan nak fikir. Itu yang kita perlukan, this ayat trigger untuk efek kepada this FOMO ni. Okay, and then kita mesti dalam SMS kita tu mesti ada value. Apa value yang kita rasa kita boleh bagi kepada kita punya customer. Kalau kita message kita just kosong, tak ada value yang customer rasa akan benefit kepada dia, dan message tu akan jadi something yang no point. Okay. And then the next one is A/B test your text blast. Yang ini kita mungkin boleh try untuk blast kepada 100 ke 200 kita punya potential customers dengan ayat yang pertama, which is ayat yang kita buat dahulu. This small simple copywriting yang kita dah buat, kita boleh try. Kita tengok whether these customers ada response atau tak. Because some copywriting, mungkin this first 200 batch, dia tak ada respon. Tapi the second 200 batch, dengan copywriting yang lain, banyak orang respon. So daripada situ, kita dah tahu dah, copywriting ni kita mungkin kena ubah. Ataupun kena, yang tak jalan tu kena lebih better, lebih bagus. Alright, and then mesti ada call to action. So this call to action adalah nombor telefon ataupun link kepada website. Pada customer boleh terus tengok produk, ataupun boleh tanya kita lah untuk information yang lebih lanjut. Dan the last one is, kita jangan spam. Bila kita terlalu spam macam WhatsApp, definitely terus blue tick ataupun dah tak ada dah blue tick tu. Di block dah terus. Okay, so daripada situ, SMS blasting ni memang sangat helpful. Sebab usually customer memang tak ada nak rasa triggered macam annoying ke apa ke, memang tak ada. Alright. So, Pa punya explanation adalah sampai sini, dan lepas ni akan pass on kepada Kak Siti kot. Kak Siti untuk pass kepada tim SMS Niaga. Terima kasih. Alright, thank you Pa. Okay, semua dah dapat nampak gambaran sikit kan. Yang mana tak pernah tahu atau tak pernah guna. Macam kami, saya dengan Pa, kita orang dah join untuk Wonder Clean punya projek. Jadi so SMS blasting ni kita dah familiar. And ada a few juga yang dalam ni yang join sekali kan projek Wonder Clean. Jadi untuk seterusnya, saya serahkan kepada tim SMS Niaga, Encik Asriman. Encik Asriman dah ready ke? Ya saya. Okay, boleh. Encik Asriman nak ada share slide kan? Okay, Encik Asriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Selamat malam diucapkan kepada semua yang join malam ni. Sebelum kita start dengan slide yang kami dah sediakan,
Kan saya Asliman, bukan dari tim SMS Niaga, dan ada juga dua orang lagi tim kami yang join juga malam ni untuk sesi sharing, yang Adam Yusof dan juga Tengku Muhammad Jufi lah. Okay, untuk pengenalan, Web Impian ni dah 11 tahun dalam industri IT, yang mana kita orang bermula tahun 2010, yang mana founder adalah Encik Hani Ramzi dan juga Riza Razak lah. Dan dengan pengalaman selama 11 tahun dalam industri IT ni, insyaAllah dah ramai kami bantu pelanggan, yang mana terdiri daripada 2,000 lebih pelanggan SME dan juga melibatkan lebih dari 30 pelanggan yang merupakan market leader lah. Antara klien-klien kami, Simplicity, Datuk Roshamno pun kita orang pernah buat website lah, yang merupakan website ni merupakan adalah servis utama sebenarnya yang kita orang tawarkan. Selepas website, lepas website kita orang expand untuk perkenalkan SMS Niaga. Artinya antara klien-klien kami adalah Siti Khadijah, Amru, Shamno dan banyak lagi lah klien-klien yang merupakan market leader. Okay, ini adalah contoh-contoh antara pelanggan yang konsisten lah menggunakan sistem SMS Niaga untuk buat dia orang punya promotion lah untuk produk dan juga servis yang dia orang buat. Okay, kenapa dia orang pilih dan menggunakan servis kami? Alhamdulillah setakat ini feedback yang kita orang dapat daripada pelanggan-pelanggan kami semua memuaskan. Macam contoh testimoni yang saya tengah sharekan sekarang, nampak kan semua? Okay. Ini adalah antara yang lain lah. Sebelum kita pergi secara technically menggunakan sistem SMS Niaga ni, saya akan share dulu secara overview yang mana yang mungkin ada dalam ni yang belum ada akaun SMS Niaga. Jadi kita overview dulu secara sekali arung dulu lah. Untuk ni adalah main dashboard Niaga, yang mana kita boleh lihat ada yang bahagian broadcast, analytic, HLR, price coverage dan juga username lah. Ini merupakan bahagian untuk send SMS, mana kita bahagian ni kita boleh pilih untuk resipien kita tu kita nak send secara by individual, group ataupun by Excel. Kemudian bahagian sender dan juga content SMS yang akan di-blast lah. Ini adalah bahagian address book, yang mana untuk address book ni kita boleh simpan senarai database yang kita dah ada tu dekat sistem SMS Niaga. Jadi bila kita dah simpan database kita di dalam akaun SMS Niaga, kita boleh blast tu pada bila-bila masa saja yang kita nak, melalui telefon ataupun laptop. Jadi dia lebih user friendly lah dari situ, instead of kita nak kena setiap kali nak blast kena masukkan satu-satu. Dia agak leceh lah bila kita nak buat secara satu persatu. Ini adalah bahagian template SMS, yang mana bila macam yang Puan Sharifah kata tadi, bila kita dah buat banyak kali testing untuk SMS, bila ada satu SMS yang betul-betul convert yang berjaya, kita boleh save sebagai template SMS tu, kita guna pada next time punya blast. Jadi kita tak perlu dah nak perlu create content baru. Jadi kita boleh gunakan template yang dah berjaya dan juga dah convert punya sale tu dah okey. Jadi kita boleh guna message tu secara berulang mengikut keperluan lah. Ini bahagian sender yang mana kita boleh setkan lah. Sender ni digunakan untuk internal punya rujukan. Kita nak kenal pasti siapa yang menghantar SMS tersebut. Dan setiap SMS kita ada report lah. Kita tengok berapa jumlah yang kita dah blast pada hari tersebut, masa tersebut, apa SMS yang dah berjaya dihantar dan juga berapa jumlah kredit yang telah digunakan.
Ini merupakan SMS analitik. Ini adalah bahagian SMS credit report, di mana untuk mungkin ada yang nak buat report berapa penggunaan kredit dan berapa yang ada lebaki, kita boleh check bahagian credit flow lah. Okay, sebelum kita pergi lebih detail secara go through melalui dalam sistem SMS Niaga sendiri, malam ni kita orang ada buat promosi lah untuk buku yang mana pendaftaran tu kita hadkan untuk hari ini saja dan boleh gunakan kod kupon buku lah. Okay. Antara yang kita orang akan bagi free adalah 150 kredit free untuk pendaftaran. Lepas tu kita akan bagi satu ebook yang limited edition yang kita orang tak pernah share dengan siapa-siapa lagi sebelum ni untuk kegunaan Allah untuk tunjukkan sama-sama, dan kita tambah lagi 8 ebook untuk mungkin boleh membantu sikit sebanyaklah tuan-puan semua untuk buat marketing pada next. Selain itu kita orang akan sediakan juga manual dan juga video panduan, dan kita orang setiap pelanggan yang mendaftar akaun SMS Niaga, kita orang akan buatkan satu grup WhatsApp supaya senang kita nak berkomunikasi sama ada isu dalam menggunakan SMS ataupun apa-apa isu berkaitan sistem SMS, lebih senang untuk kita orang bantulah untuk troubleshoot masalah tersebut. Okay, kita akan pergi secara detail SMS Niaga. Sebelum kita detail, boleh saya tahu ada apa-apa persoalan yang kurang faham ke setakat ni? Semua dengar ke suara saya? So setakat ni ada apa persoalan yang kurang jelas ke sebelum kita pergi lebih detail? Semua nak tahu harga. Okay, macam ni. Okay, dah baca. Okay, untuk harga ni Tak dah habis. Ini nak buat tidur pakai ni boleh kan? macam mana? Boleh. Dah kain datang tak habis. Kan chicken kena ambilkan semua tak? Kain. Untuk rate ni, untuk tadi SMS ni macam yang dah biasa guna, dia orang tahu lah, kita akan gunakan sistem kredit untuk belas SMS, yang mana harga untuk kredit SMS adalah 0.08 sen sahaja per kredit. Maksudnya satu SMS tu harga dia 0.08 sen sajalah. Dan harga ni dia mengikut rate package yang tuan-puan belilah. Kita orang starting harga package dengan 0.08 dan dia akan lagi murah mengikut minimum pembelian semasa. Contohnya 0.08 sen adalah untuk pembelian kredit yang bawah daripada 10,000 kredit, dan lebih daripada tu harga dia akan jadi 0.078, 0.0775 sen sahaja per kredit. Untuk harga promosi ni kita orang akan maklumkan sebentar lagi. Dan untuk ada yang Tuan Muhammad Ridwan kan ni ada training. Untuk training menggunakan sistem SMS Niaga ni, kita orang akan guide secara melalui WhatsApp group, dan in case ada yang tidak faham juga, kita orang boleh setkan satu Zoom secara personally untuk guna sistem, ataupun jika boleh kita orang akan remote juga laptop yang tuan gunalah jika ada masalah tertentu yang perlu di remote, macam tu.
Okey. Jadi kita akan untuk lebih detail tentang flow dekat paparan akaun SMS Niaga ni, saya akan serahkan pada tim saya yang dia akan pergi lebih detail lah berkenaan sistem SMS Niaga ni. Hello, Assalamualaikum. Saya Jufri, Tengku Muhammad Jufri. Saya akan terangkan lebih detail lah berkenaan sistem SMS Niaga ni. Ni dashboard kita sebelum kita login. Jadi first step kita login dululah. Yang ni saya guna akaun demo. Okay, kita ada lebih kurang 3 step untuk blast SMS ni. Step yang pertama, kita boleh pergi dekat broadcast, pergi dekat main center ni. Okey, dekat center ni untuk rujukan tim tuan saja, siapa yang blast SMS tersebut. Macam kalau yang guna tu ada 2 orang, boleh buat seorang sender, contohnya PIC 1. Yang ni description lah pasal sender ni lah. Add saja, nanti dia akan keluar. Okay, saya go through lebih detail dulu dekat bahagian dashboard ni. Yang ni SMS balance kita dan HLR balance. HLR ni dia macam satu fungsi untuk kita check nombor tu valid ataupun tidak. Ni satu SMS kredit, dia boleh hantar satu kredit boleh hantar satu SMS. SMS yang tak lebih 160 karakter lah. Okay, kita ada ni tempat untuk send SMS. Kita ada 4 step untuk membolehkan kita hantar SMS ni lah. Okay, yang step 1 ni pick recipient. Kita ada by individual, group tag, group name dan by Excel. By Excel ni pihak kami akan bukakan file Excel. Okay. Ada pertanyaan daripada Tuan Rizwan ni. Nombor sender yang penerima akan terima tu nombor sender atau nombor lain, contoh 889 tu. Okey, sender ni untuk rujukan internal system saja. Untuk nombor yang dihantar adalah guna nombor shortcode iaitu nombor 6886. Jadi yang sender ni dia tak ada kaitan lah dengan SMS. Semua nombor dia guna, semua SMS dia akan guna nombor 6886. Okay, saya teruskan. Ni by individual ni, ni kita format nombor perlu bermula dengan format 60 lah. 6018. Kata yang bawah dia boleh isi sama juga. So, kalau ada banyak nombor. Ini sebagai contoh lah. Okey. Lepas tu kita ada by group tag, group name. By group tag dan group name ni kita perlu upload dahulu dekat address tu. Okey, yang mana ni? Ini. Kita boleh add ni group lah. Untuk add group ni, kita perlu guna file Excel. Yang file Excel ni kami akan pegalkan dalam group WhatsApp support nantilah. Nanti tuan register account, nanti kami akan pegalkan file Excel. Jadi group ni boleh buat macam contoh tuan ada kumpulan klien tertentu, klien contohnya. Ni group tag ni sekadar rujukan tuan saja.
Untuk notes ni boleh isi juga kalau ada nak letakkan sebarang nota atau apa-apa. Okay, untuk uploadnya kita pergi ke bahagian ni. Saja import content ni. Okay, nanti dia akan minta import dokumen lah. Import dokumen ni kita akan bekalkan satu file Excel yang mana puan boleh isi database puan tu dalam file Excel tersebut. Okay. Ni bahagian jadi kita boleh pilih yang kita upload tadi. Kita boleh pilih siap-siap kat sini. Jadi yang di step 1 ni kita hanya pilih salah satu saja, macam kalau dah isikan by individual, tak perlu isi yang by group tag ataupun by group name lah. Lepas tu last kali ni ada by Excel. By Excel ni kita macam kita tak upload ke group tag tu, kita hanya upload direct saja di di by Excel ni, di step send SMS. Jadinya macam kita tak simpan data dalam sistem lah, macam kita simpan untuk kita guna untuk belas SMS saja. Jadinya kalau kita nak guna by group, dia tak ada lah. Okay, step 2 ni select sender. Select sender ni kita yang kita buat tadi, kita boleh pick saja. Okay, ni ada template yang kita ni antara template yang kita boleh setkan di bahagian manage template nanti di saya. Okay, untuk permulaan konten SMS dia wajib ada RM00, seterusnya nama brand. Contohnya kat sini RM00 aplikasi niaga. Diskaun 80% pada startup account niaga tamat. Antara contoh SMS lah. Untuk membolehkan satu SMS tu dikira sebagai satu kredit, perlu kurang atau sama dengan 160 karakter. SMS count ni maksud dia jumlah kredit yang dikira untuk setiap mesej yang dihantar. Okay, seterusnya kita ada step 4 ni. Kita boleh pilih sama ada nak immediate atau schedule. Immediate ni maksud dia kita boleh hantar segera ataupun kita nak schedule jam-jam berapa. Contohnya kita nak schedule pukul 9.45 contohnya. Yang ni ini Kuala Lumpur lah kita. Yang ni tarikh dia. Kita nak plus 27 hari bulan contohnya. Yang remove duplicate contact ni kita boleh kan. Mungkin dalam file Excel kita nanti mungkin ada nombor yang duplicate, jadi kita dari sistem akan buang siap-siap lah kalau kita tick remove duplicate context ni. Okay. Ada satu lagi untuk penggunaan personalized message. Personalized message ni macam tuan boleh masukkan nama klien ataupun apa-apa info untuk masukkan dalam kotak SMS. Contohnya first name contohnya. Untuk membolehkan SMS personalized ni digunakan, tuan perlu upload dahulu file Excel tuan ke address book. Dan seterusnya bila nak belas SMS perlu tikkan personalized ni dan pilih daripada bahagian yang tak digunakan. Kita ada banyak lah. First name mungkin. First name. Jadi first name ni dia akan mengikut nama yang tuan isi di Excel nanti. Okay. Jadi kalau semuanya dah selesai. Kita nak tanya. Boleh. Yang nama tu, nama first name ni yang ni kita save dekat Excel lah. Yang tu Lepas tu kita upload dekat bahagian atas tu ke? Dekat cuba tengok atas sikit.
Ambil yang nombor 3 tu ke? Buy SL ni ke? Ataupun kita ada save dekat dalam sistem niaga ni? SMS niaga tu, nombor-nombor dia orang dengan nama tu. Okey. Yang 4SL tu, bila kita nak guna fungsi personalize ni, kita perlu upload dahulu. Kita pergi dekat ni. Upload dulu. Kita pergi kat address book. Jadi kita upload ni, manage group lah. Jadi kalau nak guna personalize message, dia memang kena guna by group tag dan group name lah. Dia tak boleh guna by SL dan by individual. Kalau nak pakai yang tadi personalize tu kena pakai yang by group tag or group name. Kita kena pilih kat sini. Maknanya yang ni kita dah save siap-siap lah nama dengan nombor telefon dia dalam SM niaga macam tu yang ni. Jadi kita isi dulu maklumat klien tu dalam 35SL, nanti Tim akan bagi dalam grup WhatsApp support lah. Jadi kita isi maklumat isi maklumat. Kita pakai yang Excel ni tak boleh. Kalau yang by Excel ni, katakan by Excel ni kita upload nombor telefon saja ke ataupun kita upload nama dengan nombor telefon sekali buat 2 kolom? Dalam file Excel ni dia ada banyak kolom. Dia ada mobile number, first name, last name. Jadi kolom yang kita wajib isi adalah mobile number sahaja. Jadi kalau nak guna, contohnya tuan nak guna personalize untuk first name contohnya, jadi tuan perlu isikan bahagian mobile number dan first name lah. Yang tadi atas tadi tu ada tulis sender ni, mana tadi? Ni. Sender ni apa ni? Please select a sender. Sender ni sebagai rujukan tuan saja siapa yang belas SMS tersebut. Macam contoh satu akaun tu berkongsi macam 2 orang nak guna ke. Jadi macam PIC 1, PIC 2. Boleh tengok dekat history lah. Kita boleh tengok nanti siapa yang belah di bahagian SMS report. SMS report. Okey. Faham. Nanti bila contoh saya test 11 dulu. Masuk nombor saya apa? 013. Okey, boleh. 013 610 610 8551. 8551. 8551 ada tu terlebih 5. Okey dah. Ini saya masukkan RM00 ni dia wajib untuk mengelakkan daripada pihak telco dia charge kredit tambahan kepada akaun kita lah. Macam tu Kata tak pakai nombor telefon kita, dia pakai 6886 lah. Dia pakai 6886. Macam mana dia boleh charge kita pula? Dia charge di bahagian SMS balance kita ni. Tak, yang kita kredit yang dekat dalam SMS niaga ni. Kredit dalam SMS niaga. Dia bukan pakai kredit dalam phone kita. Yelah, tapi yang kena tulis RM0.00 tu sebab? Sebabnya ni biasanya kalau untuk SMS dia memang wajib lah untuk RM00 ni. Kalau SMS. Maknanya kita punya recipient nanti dia akan terima lah benda ni nanti. Dia akan dalam 0.00 tu ada nampak dalam mesej tu. Ada nampak tu. Jadinya biasanya RM00 dan nama brand kita. Katanya Puku RM00, Puku contohnya. Okay, ni saya try Ni kau nak tanya sikit boleh? Boleh. Apa beza kalau tulis RM0 dengan RM0.00? Testing. Okey. Sebab biasanya kalau daripada telco, dia tulis RM0 saja. Betul. Saya dapat pun yang daripada 6886 ni RM0 kebanyakan. Sipu Edward, CIMB. RM0 pun boleh digunakan juga. Boleh lah. Jadi boleh. Jimat sikit karakter 2. Tapi kami lebih sarankan RM00 lah. Tapi dia kira karakter tak yang tu RM0.00 tu dia kira tak 146 tu? Dia kira macam RM00
Dah berapa? 2, 4, 6 dah tu. Dia akan kira lah karakter. Untuk cek bilangan karakter yang kita dah guna, tuan boleh rujuk ni dekat. Jadi kalau RM0 pun boleh pakai, baik pakai RM0 je, dah jimat dah 3 huruf situ. Boleh tuan. Boleh buat lebih sikit. Ibu tidur. Ibu dah tidur. Assalamualaikum. Tuan ada terima? Masuk tadi. Dapat. RM0 testing, ini testing. RM0. Okey. Ini bahagian SMS report kita lah. Jadi Dia kita tak pernah nanti esok arah ajar. Apa tu? Di kunci semua masuk pun tak dengar si Haji semua. Dia kena ada tekan dia, tak setting sikit. Apa tu? Siapa tu? Ada nak tanya ke apa tu? Alang mute lang. okey. Ni bahagian SMS report yang mana bila tuan puan report belas SMS, dia akan keluar report dekat sini lah. Ni masa kita belas. Yang ni message kita. Yang ni sender tadi yang kita buat. Jadi kita boleh check lah siapa yang belas, siapa PIC yang belas SMS. Ni nombor penerima. Maknanya ada berapa orang penerima. Yang ni status sukses, kita ada 3 status. Yang sukses, fail dan pending. Untuk status sukses ni, untuk status sukses ni bermakna nombor dia berjaya diterima lah. Untuk fail ni kita biasanya kita ada tiga sebab. Yang pertama, nombor tu dia invalid. Macam nombor tu salah lah. Yang kedua, kita ada nombor tu dalam blacklist. Maknanya nombor tu kena blacklist lah. 3 mungkin disebabkan oleh salah format number. Untuk yang status pending ni, dia masih menunggu report daripada pihak telco sama ada nak bertukar ke status sukses ataupun fail. Yang mana report ni akan dikemas kini lah. Dia akan sentiasa dikemas kini. Yang paling lama report yang status pending ni akan bertukar adalah dalam masa 48 jam daripada SMS tuan belas ni, yang tuan belas. Nak tanya yang report tu dia tak ada report kalau customer dah buka SMS ke? Memang tak ada? Yang tu tak ada, tapi kita boleh guna macam contohnya kita boleh guna link Bitly. Bitly ni kita boleh track klik berapa klik yang dibuat lah bila orang klik link tersebut. Kena tengok dekat Bitly pula lah dia punya data tu. Ni contoh Bitly lah. Ni boleh klik. Jadi kat sini kita boleh masukkan URL kita. Jadi kita dah siap isi, kita klik saja. Nanti dia akan buat satu URL yang pendek. Jadi ini tips untuk jimat karakter lah dalam SMS. Dia macam contoh kalau link kita terlalu panjang, kita boleh guna juga Bitly ni untuk pendekkan karakter dalam SMS. Pergi Abang Misal ke? Kejap. Okay.
Setakat ni ada soalan tuan? Tuan ataupun puan? Nak tanya tu lagi, yang pasal report untuk fail number, dia akan keluar ke nombor telefon yang fail dan macam mana kita nak filter untuk next? Untuk yang fail kita boleh download saja ni file Excel ni, dia akan keluar. Sekejap saya share screen. Ni ada nampak ke screen file Excel? Ya. Okey. Ni dia akan tunjuklah nombor yang mana yang status sukses dan yang mana status fail. Ni adalah delivery status. Jadi yang mana yang nombor fail, dia akan keluar status fail kat sini. Yang ni yang ni untuk nombor yang nombor tersebut, yang status nombor tersebut. Contohnya nombor 013 ni, status dia adalah sukses. Okey, lepas tu cara untuk filter dia, untuk filter nombor yang fail ni. Tapi untuk filter yang nombor yang fail ni kita boleh buat dua cara. Kita boleh buat di file Excel dengan di sistem SMS. Yang untuk di sistem SMS ni kita perlu download dahulu, upload dahulu konten SMS kita, address book kita. Maksud saya file Excel ke dalam address book kita. Jadi kat sini kita boleh search kontak macam nombor yang contoh ni adalah contoh nombor. Jadi kita boleh search kontak ni. Nanti dia akan keluar status kat sini. Kita hanya select saja. Seterusnya kita klik delete selection. Bila delete selection ni, dia akan delete lah nombor yang tersebut. Boleh ulang semula tak yang tadi? Tak berapa clear? Boleh. Tujuan dia nak buat apa tadi yang ni? Yang ni untuk remove balik nombor yang fail yang kita buat blasting sebelum ni. Nak remove yang mana fail ke ataupun remove semua sekali yang dah blast? Remove yang fail saja. Jadi untuk membolehkan kita detect nombor yang mana fail tu, kita boleh download dahulu SMS report kita. Yang report tadi download lah. Lepas tu report tadi download, kita identify melalui report itu. Jadi kita masukkan nombor yang contohnya nombor ni fail. Anda kena masuk satu-satu lah. Kena masuk satu-satu kena search satu-satu ke ataupun boleh upload balik yang daripada report tadi tu, kita sort, kita ambil yang fail saja, lepas tu kita upload kat sini. Tak boleh? Dia tak boleh macam tu. Kalau dekat sistem ni dia perlu upload satu-satu. Satu-satu lah. Satu-satu, lepas tu tujuan kat sini kita nak delete dia. Delete dia. Dia dekat sini kita boleh delete daripada banyak-banyak group sekaligus lah. Macam kita
contoh kita ada 2 database, macam 2 nombor tu ada 2 database yang sama. Macam nombor 013 ni ada dalam database A dan database B. Okey, jadi contohnya nombor ni kita boleh delete dua-dua terus lah kalau delete sistem ni. Lepas tu delete. Lepas tu kita boleh klik saja delete selection. Okey. Kalau kita import kontak je tak boleh. Contoh kita dah ambil report tadi tu, lepas tu kita sort, kita ambil yang field saja, kita import kontak tu, lepas tu kita delete, tak boleh. Dia kena satu juga yang ni buat masa sekarang belum ada lagi. Cumanya dia ada satu cara lagi, kita boleh buat melalui Excel lah. Kalau dekat sistem kita perlu buang satu-satu. Setakat ini jelas ya. Mana kat sini ada satu untuk bahagian send SMS ni, address book, kita boleh upload siap-siap lah kita punya database tu. Ni SMS report, lepas tu yang message template ni kita boleh simpan template SMS kita lah. Yang message template ni macam contoh tadi, macam kita dah ada SMS yang sesuai, jadi kita guna balik saja. Macam send SMS ni kita boleh klik. Okey, kat sini kita boleh ni template ni kita boleh select saja yang mana kita dah setkan sebelum ni. Oh, kita set dekat tadi lah, dekat template tadi tu. Dekat template tadi. Jadi kita boleh pilih saja, lepas tu kita edit saja. Oh. Jadi tak perlu tulis banyak kali lah. Okey. Saya rasa setakat itu saja yang saya. Kalau boleh ajukan soalan kalau ada. Yang analitik tu apa tu yang atas tu? Bukan analisa SMS report, analitik, SMS analitik untuk apa? Okey. SMS analitik ni dia macam status SMS juga. Macam dia macam SMS report juga. Macam sini ada status test. Tapi ni untuk kita cek satu-satu nombor juga lah. Oh. Dia macam jadi kita macam nak cek status nombor ni berjaya ataupun tak. Jadi daripada sini kalau kita ambil yang fail, daripada sini kita tak boleh tu delete yang tu Untuk delete kita kena pergi kat tadi Pak. Kena pergi. Yang ni untuk sekadar kita cek saja. Okay, yang lain ada apa-apa soalan lagi? Nak tanya? Sini kalau ada. Miro. Sorry lah tanya banyak sebab kita sebelum nak beli ni better kita fahamkan betul-betul. Nampak macam menarik kan? Siapa yang yang lain ada apa-apa nak tanya tak? Okey, kalau tiada apa-apa soalan, saya serahkan balik kepada Tuan Azriman lah. Apa tu nak tahu pasal harga tadi dah bagi tahu sebab saya masuk lambat sikit tadi tengah drive. Belum lagi sorry lah. Tunggu ni Cik Azriman lah ni bagi harga. You nak bagi harga special tu. Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar nampak tak? Nampak. Ya, setakat ni jelas ke berkaitan dengan sistem SMS niaga ni? Dia ada sediakan video modul video tutorial tak? Ataupun kena tanya dalam WhatsApp group je?
Untuk video tutorial tu kita ada sediakan secara online. Oh ada lah, okey. Yang manual penggunaan tu kita akan bagi dalam 2 versi lah. Satu tu dalam bentuk file PDF, kita akan bagi kat group WhatsApp. Satu lagi tu Okey, beres lah kalau tutorial senang. Follow. Siti dah guna kerja senang je kan. Macam SMS je. Memang SMS tu. Macam email lah, email. Nak tahu harga special ni? Okay, untuk malam ni sahaja. Macam sebelum ni Puan Sharifah daftar tu dengan harga RM50 untuk pendaftaran akaun kan? Betul. Okay, untuk malam ni ada special price yang mana harga tu kita bagi untuk pendaftaran akaun sahaja. Kita bagi diskaun RM30 yang mana untuk akaun kita bagi harga RM20 saja plus 150 kredit percuma. Wah, murah tu. Maksudnya bayar RM20 dapat 150 kredit free. Betul, dapat 150 kredit free untuk testing nak biasakan diri dengan sistem. Dan kalau tuan buat lagi purchase malam ni, maksudnya dalam satu invoice yang sama untuk pembelian 1,000 kredit dengan harga RM80, orang akan bagi 150 bagi akaun SMS niaga, 150 kredit percuma dan kita tambah lagi 100 kredit percuma. So maksudnya ada 1,300. Jadi harga untuk combo tu harga 100 sahaja. Dia bagi diskaun RM20 juga. Encik Asriman, RM100 tu dapat 1,300 kredit. Dapat 1,250 kredit. 1,250 kredit. Betul. Untuk malam ni sahajalah kita akan bagi. Sebab limited offer lah. Okey, maksudnya register RM20 dapat free 150 kredit. Betul. Purchase untuk 1,000 kredit RM80 dapat lagi 100 free kredit. Betul. Betul. Alright. Last time kami beli RM50 register untuk 150 kredit. So you all yang register malam ni hanya RM20 sahajalah. Betul. Dapat 150 kredit. Boleh nak purchase terus RM80 malam ni 1,000 kredit ataupun next time pun boleh. Murah. Boleh tak? Murah ke murah? Murah. Dia kalau lebih 10 orang beli malam ni RM80 je kot. Macam mana tu Abadin suruh ulang RM20 untuk buka akaun RM20 buka akaun dapat free RM150 kredit. Betul. Betul. Tu kalau beli kredit lagi 1,000 SMS RM80 percuma lagi 100. Betul. Kalau tak dapat RM20 diskaun pun dapat 50 kredit lagi pun dah okey. Berat juga tu. Berat saja gurau-gurau. Kalau ada alhamdulillah. Masih. So macam mana? Yang tadi tu percuma apa tadi? Bonus ibu Ibu sekejap saya buka. Ada ni lah, ada slide untuk offer ni tak? Ada buat slide? Ada. Sekejap tengok register 20 150, kredit 80 100 betul. Jadi total bayaran dia RM100 lah. RM100 dapat 1,250 kredit. Yang RM20 register tu sekali saja. Lepas tu beli kredit je kan? Betul. Untuk pendaftaran akaun tu RM20 tu untuk menghidup lah untuk hidup. Lepas tu minimum untuk top up tu berapa? Minimum untuk top up tu RM80 tu lah. 1,000 kredit yang mana kredit. Memang RM80 minimum. Betul. Kata dapat murah tadi tu dapat 34 sen saya dengar tadi. Yang tu beli berapa? 34 sen tu tak ada tu. Kita 37. Dia harga untuk kredit SMS ni dia ikut minimum pembelian. Yang mana okey. Sebab saya dengar tadi 0.0037 apa. Salah dengar kot tengah bawa kereta.
untuk pembelian kredit ni. Okey. Inilah package yang kita tawarkan untuk pembelian kredit lah, untuk lebih jelas tingkat. Ada pun. 0.07. Cuma package ni kita buat yang biasa orang belilah dekat sini. Cuma kalau tuan untuk beli lebih banyak lagi, harga dia tu lagi murah lah daripada ni. Banyak tu berapa? Yang mana? Yang 100,000 kredit macam tu ke? Betul tu. Ada yang kalau 100,000 kredit kita boleh adjust harga 0.074 macam tu per kredit. Beza sikit lah. 8 berapa? Ya, kalau nak kira per kredit tu dia beza sikit lah. Kalau main dengan volume yang banyak dia rasa jugalah kan. Betul dah. Cik Ashriman boleh bagi link untuk registration tak dekat bahagian chat? Okey, boleh. Untuk registration boleh buat di SMS. Dia ada expired dah. Expired untuk apa tu tuan? Kredit ni dia ada macam apa dia panggil? Kredit yang kita beli ada expired tak? Untuk kredit expired ni buat masa sekarang 1 tahun. Cumanya kalau in case masih nak gunakan, kita orang boleh just extend expired date tu lah. Setahun macam lah. Setahun akhirnya kredit tu boleh guna walaupun tak habis hari ni 1,000, kita boleh gunakan lah untuk next week, 2 minggu, 3 minggu lagi. Jual beli malam ni guna tahun depan. Alright. Mana Jidin? Habis dah? Tak, yang offer tadi tu, yang ibu-ibu apa semua tadi tu ada dia? Ada tadi dia tunjuk. Ada tunjuk sorry abang saya tak nampak. Ibu tadi. Sekejap saya cuma sambil tu saya nak tanya, kan macam kita pakai line kan, kita pakai line dia cakap unlimited SMS. Dia apa beza dia yang tu? Ke boleh kena block kalau kita hantar banyak-banyak? Dia yang line tu itu maksudnya tuan contohlah katalah tuan gunakan nombor yang dari telco Celcom yang pakai line. Itu merupakan sistem apa dia panggil SMS tu daripada telco tu sendiri. Okey, betul. Okey, yang mana kami ni kita guna sistem yang boleh send SMS secara vokal, secara banyak-banyak sekaligus. Macam kalau yang pakai line tu, tuan kena send satu-satu kan. Tapi dia free lah. Mana kalau hantar dia tak ada limit juga kan. Mana kalau dia kata unlimited SMS, mana kalau saya hantar, saya rajin lah hantar manual, katakan 1,000 SMS manual, mana tak ada charge kan. Yang tu saya tak pasti sebab nak kena confirm SMS. Sebab tu nak kena confirmkan dengan telco tu lah sendiri. Nombor telco tu sendiri macam mana dia punya package blast tu. Sebab takut ingat tuan tahu ke, takut kita tak boleh hantar banyak-banyak ke, boleh kena block ke kan. Pelik juga kan sebab dia tulis unlimited SMS. Rasa saya customer pun tak ada ramai ingat kalau satu hari saya post mungkin pun SMS pun 100 orang tu manual saya boleh buat lagi lah. Tapi ni banyak juga lah datang nak hantar, tak boleh lah, nak pakai bug. Cuma kalau tuan send macam guna telco tu, risau juga bila ada ramai yang report spam. Nombor yang tuan guna tu nombor full, nombor personal tuan kan. Jadi bila ramai yang report sebagai spam, takut isu tu akan pergi ke MC, dia akan block nombor telefon. Takut macam tu. Jadi shock. Jadi macam ni dia tak kena block nombor 6888 kalau dia report orang tak block telco. Kalau orang tu report spam nombor tu, dia je tak terima SMS tu. Nombor tu tak kena block. Jadi bila ada isu orang report kan, dan isu tu sampai ke MC,
dan SMC akan confirmkan balik okay, SMS ni adakah betul daripada pihak kuku contohnya, betul ke daripada pihak insurans ataupun yang menggunakan sistem. Jadi di situ nombor shortcode 688 ni kita boleh katakan secure lah daripada kena block. Maksudnya akaun tuan tu takkan kena block. Jadi tuan boleh keep blast SMS tu bila-bila masa saja. Okay. Dalam mesej tu kita tulis nombor telefon kita pun tak ada masalah. Mana tak kena block walaupun kita masuk dalam mesej kan. Betul, tak ada masalah. Okey. So ada yang tanya tu ada group support. Package 100 ni kelas coaching sekali kan atau group? Ada group support. Group support saja. Kelas coaching ni insyaAllah dari segi technical nak gunakan sistem tu kita orang boleh support lagi lah. Okey, teruskan tuan. Ada offer apa ibu apa tadi? Promosi pendaftaran sebelum pukul 12. Tak boleh lanjut ke sampai esok? Sebab esok hari Jumaat kan, mungkin ada tim yang on off juga standby esok sebab di Kelantan ni basically kami on off lah hari Jumaat tu. Strategi SMS marketing. Yang ni ibu ni yang limited, yang kita orang tak pernah offer pada mana-mana lagi lah promosi. Kayaknya kalau tuan daftar malam ni dan dapat ni kayaknya tim tuan semua ni kira yang first batch lah dapat ibu ni. Baik. Ni pun ada kita sediakan blueprint untuk blast SMS Allah yang boleh membantu sikit sebanyak dalam tingkatkan sale ataupun nak strategi nak gunakan SMS niaga. Sorry nak tanya, sebab tadi saya nampak ada web impian betul. Maknanya sistem SMS niaga ni pun ada sediakan servis untuk buat web page ke? Betul. Untuk pembangunan website ni itu adalah servis utama kami, dan untuk SMS niaga ni adalah servis kami jugalah. Dalam masa yang kalau kita nak buat sales page tu boleh pakai servis ni lah. Dia ada package ada package jugalah untuk buat tu. Betul, ada package lah untuk buat sales page tu. Okey. Lepas tu cerita lain. Okey, terima kasih. Belajar. Ada persoalan lagi yang mungkin boleh go through balik ataupun nak recap mana-mana yang kurang jelas? Ada berapa ibu? 2468 ibu. Template SMS marketing, free marketing. Ibu ni kira 8+1 lah. Kita bagi malam ni saja. Bukan setakat harga kita kurangkan, kita bagi extra lagi ibu satu. Ibu tu ada tunjuk copywriting untuk belah SMS. Ada soalan. Ibu tu ada tunjuk copywriting untuk belah SMS. Untuk copywriting ni kita akan sediakanlah beberapa template yang biasanya orang gunakan untuk belah SMS tu. Biasa orang belas tu dia bawa ke website kan? Dia buat sales page kan? Betul, biasa orang akan belas kalau yang ada sales page, orang akan bawa ke sales page. Ada yang untuk Facebook page pun ada, dan ada yang letakkan WhatsApp link pun ada. Kayaknya kita nak dapatkan respon dalam SMS tu, kita boleh tarik dia orang untuk contact. Jadi kita letak link untuk dia orang reply message tu. Okey, tu dah ada nak beli tu. Pendaftaran akaun SMS niaga kod kupon kuku. Nak daftar mula-mula tu kena masukkan nama company ni. Cik Asiman. Ya. Kena register, kena masukkan nama company kan, nombor ni. Kalau macam yang tak ada tu macam mana? Untuk yang tak ada nama company ni boleh letak nama personal ataupun nama yang tuan puan nak lah, sebab bahagian company name atau brand name tu nama dekat bahagian tu kita orang akan gunakan sebagai username nak login nanti ke sistem SMS niaga. Dekat nama nickname korang je lah. Boleh cakap. So nanti yang pendaftaran number tu blank kan? Nombor SSM ni boleh blankkan lah, boleh cuba blankkan ataupun letak je lah 12345. 1345 ataupun nombor telefon pun tak ada masalah. Kita akan disable lah sekejap untuk dia strict sikit lah.
Ada solution. Hantar WhatsApp ni. Yang lain ada lagi soalan? Mungkin kurang jelas sistem SMS itu sendiri ke macam mana ke? Mungkin boleh utarakan. InsyaAllah kita cubalah mana-mana yang kita cuba terangkan balik lah mana-mana yang kurang jelas ke. Alright, rasanya dah 10.10. Ada yang request ni kalau extend promotion tak boleh sampai esok ke. Mungkin ada yang nak fikir biasa tu. Sampai 12 hari ke Cik Ashiman? Ramai peminat. Kau ada nak transfer duit dari akaun pesisir tak sempat. Okey. Sebabkan yang permintaan jadi untuk sales malam ni yang limit untuk malam ni saja, kami SMS Bulat Suara lah bersetuju untuk extend sampai pukul 12 tengah hari. Tepuk tangan. Terima kasih. Sempatlah kita orang nak ni kan promote sikit kan. Extend seminggu kan boy. Okey lah, esok tu kalau dia nak tu malam ni dah terus beli dah tu. Jadi untuk pendaftaran malam ni tu insyaAllah kita orang akan cuba siapkan tetap akaun malam ni kan, kita orang terus buat grup WhatsApp lah malam ni insyaAllah. Cepat yang mungkin lah kita orang akan buat. Yang bestnya sebab satu grup untuk seorang boleh tanya macam-macam, dia orang akan jawab. Betul. Kerana mungkin ada yang segan dia nak tanya dekat sini kat grup WhatsApp tu, directly dengan tim kami, one-to-one punya servis lah kita orang akan guide insyaAllah. Saya tengah nak buat pembelian ni, sekarang ni saya masukkan kupon kod tu jadi dapat harga RM20. Lepas tu yang kredit tu boleh terus beli ke ataupun beli dulu akaun ni baru boleh beli kredit? Nak senang tuan boleh terus beli tak apa, saya tunjuk contoh dekat sini. Cuba try tunjuk satu. Nampak kan? Okay. Dekat smsniaga.com dan klik daftar. Kat bahagian sini kita masukkan nama ni. Tu contoh nombor. Okay. Continue to check out. Okay, kuku. Bukan ni. Validate code. Dia akan bagi yang pendaftaran RM20 tadi kan? Okay, kemudian boleh pergi bahagian subscription. Oh, tu pergi je. Terus pergi, boleh ke SMS Niaga. Lepas tu tambah saja yang RM80. Okay. Lepas tu continue to check out sahaja. Okay. Dan dia akan dapat harga RM100 lah macam saya maklum tadi. Okay, harga RM100. Lepas tu kredit yang kata, okay yang ni free RM150. Lepas tu yang ni, yang RM80 ni tak ada tulis pun 100 free. Yang RM80 ni kita orang akan tengok kod. Jadi mana-mana pendaftaran yang menggunakan kod, kita orang akan remark lah untuk dapatkan 100 lagi extra kredit. Dari kita akan nanti top up lah, automatic lah. Kita orang akan top up lah. Okay. Beres-beres. Kod ni. Okay. Check out lepas tu masuk ke bank tu bayar ni. Betul. Terus untuk payment lah. Alright. Lepas tu dia hantar email ke apa ni untuk login nanti? Untuk login kita orang akan terus maksudnya lepas tu anda siap pendaftaran, kita orang akan set up account dan kita orang akan WhatsApp dan buat grup WhatsApp, dan dekat grup WhatsApp tu lah kita orang akan bagi manual penggunaan, login access, semua kita orang akan buat dekat. Sebab sekarang ni kita masukkan nama syarikat dengan kod apa tu tadi? Registration tu je, nombor telefon masuk kat mana tadi? Okay, ada kena register ke apa ni? Sekejap saya ulang balik ada, boleh tak ulang sebab ada yang tanya tu. Ada yang request. Okay, kita buat selesai. Okay. Alulah, engine slow. Kita pergi dekat portal smsniaga.com. Kemudian klik dekat daftar sekarang.
Kemudian kita masukkan nama company ataupun brand name, yang mana bahagian company atau brand name ni kita orang akan gunakan sebagai username untuk login ke akaun SMS Niaga. Okey, dekat bahagian SSM ni boleh buat 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang tanya tu, yang bahagian SSM number tu boleh letak apa-apa je nombor dummy, boleh? Boleh letak dummy. Kita akan disable dulu sebab faham kan, macam ada yang tak ada nombor SSM apa semua. Kita boleh kita disable dulu dekat bahagian sini, yang boleh letak nombor dummy dulu lah sementara. Okey. Lepas tu klik dekat bahagian shop SMS. Okay. Kemudian klik continue to check out. Okey. Oh, ni senang lagi, ni mudah tu. Lepas tu masukkan kod kupon tadi. Lepas tu validate kod untuk dapatkan diskaun. Kemudian pergi dekat bahagian subscription. Pilih SMS Niaga. Dan pilih top up yang minimum lah, yang RM80. Klik order now. Kemudian klik continue to check out sahaja. Dan dia akan back to, kembali kepada page yang untuk review dan check out untuk proses pembayaran lah. Kemudian bila dah selesai bahagian sini, boleh teruskan klik pada check out lah untuk proses pembayaran pendaftaran akaun dan pembelian kredit tu. Okey, lepas dah bayar? Lepas dah bayar, tim support kami akan check order tersebut dan kita orang akan create akaun SMS tu secepat mungkin lah. Okey. Kemudian lepas siap set up account, kita orang akan buat grup WhatsApp dan lah nombor bagi pemilik akaun SMS Niaga tu. Yang saya muski tu macam mana? Tuan tahu nombor telefon kita orang, sebab sekarang ni masuk nama syarikat dengan SSM number tadi. Ke ada kena register dulu? Sebab dekat bahagian sini tu masa nak check out masa nak check out tu ada. Betul. Kita akan tengok detail daripada sini lah. Ingatkan terus bagi payment, masuk kat sini macam beli domain kan ni. Macam beli domain, betul. Jadi boleh isilah detail untuk kita orang contact nanti. Mana untuk rekod ni untuk portal billing, kita orang panggil portal billing, mana portal billing lah. Tuan nak invoice ke langganan yang buat dengan SMS Niaga ke. Untuk login pakai email dengan password nanti? Untuk login pakai nama yang tuan setkan sebagai company atau brand name tadi yang dekat depan yang awal-awal tu. Mana boleh ada space lah? Boleh ada space, tak ada masalah. Okey. Settle kok. Clear lah ke kok? Kok? Titi, ada apa lagi tak? Okay, rasanya dah clear dah semua. Tim SMS Niaga bagi sampai pukul 12 esok. Siapa yang nak register? Terima kasih SMS Niaga. Terima kasih Tuan Sri, terima kasih Tengku, siapa nama tadi? Tengku Jeffrey. Terima kasih Tengku. Terima kasih juga semua kerana sudi jemput untuk sesi malam ni.